Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Lepas Evelyn dengan Celia ni break, lepas tu kira Evelyn dengan Celia ni tak contact selama 3 tahun. Memang tak contact langsung. Jadi back balik waktu zaman sekarang ni, Monique tanya balik Evelyn, kenapa yang hampa tak contact selama sampai 3 tahun? Macam hang tak contact dia langsung, tak call si Celia langsung. Evelyn kata tak, memang kami tak call. Dan Evelyn ni dia berharap sangat yang Celia ni akan call dia dan minta maaf pasal benda ni. Sebab yelah Evelyn yang korbankan diri dia untuk kahwin dengan orang. Tapi Celia ni tak faham. Celia ni dia rasa macam Celia ni pun selfish juga. Sebab Celia ni tak nampak pengorbanan dia. Monique tanya, hang tak rasa menyesal ke yang hang tak contact si Celia ni kan? Evelyn kata of course menyesal. Kalau aku boleh turn back time, aku akan fix balik benda tu. Aku akan call dia and aku akan cakap yang aku sayang dia and aku minta maaf. Tapi sekarang ni dia dah tak ada. Celia ni dah mati. Jadi aku tak boleh dah nak buat benda tu. Jadi lepas Evelyn dengan Celia ni, Celia nama dia naik dan Evelyn juga nama dia naik. Kira dua-dua orang mereka berjaya lah jadi pelakon yang terbaik. Terutamanya Celia. Celia ni memang famous gila lah. Lepas tu Evelyn ni dia buat benda yang sama yang dia pernah buat dulu, which is kahwin dengan orang yang famous. Ada seorang pelakon baru ni, nama dia Rex. Rex ni dia nak naikkan nama dia sebab dia ni kira macam baru lah dalam industri filem ni. Dan dia ni sangat handsome. Jadi dia ni pun sama macam si Evelyn ni lah, sanggup buat apa saja untuk naikkan nama dan untuk berjaya. Jadi Evelyn dengan Rex ni dia pun bertemu dekat satu filem ni dan dia pun buat deal. Kata kita kahwin untuk naikkan nama kita. Kira dia pun kahwin tu kahwin kontrak lah. Kahwin kontrak which is mean tak tidur sekali. Kahwin atas nama sahaja. Lepas Evelyn kahwin dengan si Rex ni, at the same time Celia ni dia bertunang pula dengan seorang atlet yang famous. Atlet tu nama dia James. Kira Rex ni adalah husband keempat si Evelyn Hugo ni. So mereka ni kahwin selama 2 tahun setengah. Tapi mereka ni tak tidur sekali lah, kira kahwin kontrak sahaja. So masing-masing dengan hidup masing-masing. Tapi duduk sekali. Disebabkan perkahwinan Evelyn dengan Rex ni fake, jadi Rex ni pun dia ada relationship dia sendiri. Dan Evelyn ni pun dia buat hal dia lah, tapi dia tak bercinta dengan siapa-siapa. Sampailah satu hari tu Rex ni dia punya girlfriend tiba-tiba pregnant. So Rex ni cakap dengan Evelyn, macam mana kita nak buat ni kan, sebab girlfriend aku pregnant. Jadi macam aku kena tanggung dia lah, aku kena jaga dia lah. So kita ni dah kena start cerai dah. Jadi waktu tu Evelyn, Harry pun ada juga waktu tu. Harry pun ada. Evelyn kata, okay sekarang ni macam ni, hang macam kita bagi tahu je orang yang kata hang ni curang dengan aku dan macam hang ada girlfriend yang dah pregnant. And at the same time aku pun akan curang dengan hang. Lepas tu Rex dengan Harry ni pun macam baguslah idea tu. So that nampaklah macam bukan Evelyn sahajalah yang mangsa. Sebab dia akan jadikan Rex ni pun mangsa juga sebab sama-sama curang. Jadi dia pun bersetujulah plan dengan penceraian ni. So bila keluarlah kata Rex ni dah mengandungkan girlfriend dia, si Evelyn ni dengan Harry ni buat plan nak bagi orang ambil gambar yang depa ni tengah so that boleh katalah yang Evelyn ni curang dengan Rex ni dengan Harry. So adalah depa buat dekat satu tempat tu dan betul memang nampak ada wartawan ambil gambar depa tengah. Jadi isu depa empat orang ni hot lah diperkatakan. Pasangan suami isteri ni curang dengan each other. Lepas tu depa pun bercerai macam tu. Dan dipendekkan cerita, Celia dengan Evelyn ni pergi ke satu anugerah untuklah perfilman lah. Kira Evelyn ni dia nak cakap lah, dia nak tegur lah si Celia ni, tapi biasalah ego kan, dia takut macam Celia ni reject dia. Tapi Harry ni dia pujuk lah si Evelyn ni, kata pergi cakap dengan Celia. Lepas tu Evelyn ni pun macam
pergi lah approach si Leon ni. Dia nampak si Leon ni macam masuk tandas lah. Dia pun pergi lah approach si Leon ni. Lepas tu masing-masing tanya khabar apa semua. And then dia pun berbaik semula. Disebabkan si Leon ni dia dah kahwin dengan seorang atlet nama James. Lepas tu si Leon ni dia buka rahsia. Dia kata sebenarnya James ni bercinta dengan Harry. Kira perkahwinan kami ni pun perkahwinan yang dirancang untuk cover line sahaja. Bila kata macam tu, jadi macam Evelyn dengan si Leon ni pun decide. Kata James dengan Harry pun patut duduk dengan mereka sekali. Jadi Evelyn ni dengan Harry ni buat plan kata kahwin dengan each other. So that Harry ni boleh spend time dengan James, si Leon ni boleh spend time dengan Evelyn tanpa disyakit oleh siapa-siapa lah. Plus waktu tu Harry ni kira dia memang nak kahwin. Dia nak kahwin sebab dia nak zuriat. Jadi Evelyn ni pun sebab dia best friend dengan Harry ni dan dia sayang dengan Harry ni, jadi dia pun setujulah kahwin dengan Harry. So Harry merupakan suami Evelyn yang kelima. Terbentuklah depa couple 4 orang ni. James bercinta dengan Harry, Celia ni bercinta dengan Evelyn. Celia isteri kepada James, Evelyn isteri kepada Harry. Kira ngam lah mereka 4 orang ni. Kira mereka ni memang bahagia lah bila duduk sekali kan, sebab orang tak syak apa-apa. And then at the same time Celia dengan Evelyn ni kira nama mereka makin lama makin naik, makin famous lah. Sampailah satu hari tu Harry kata dia nak anak. Evelyn pun fikir benda yang sama. Evelyn ni pun nak anak. Jadi Celia ni dia sebab dia jealous dengan Evelyn ni, dia macam dia tak mau biar si Harry ni projek dengan si Evelyn ni. Evelyn kata, dengan siapa lagi kan aku nak buat anak, dengan Harry lah. Harry tu husband aku. Macam dia je lah calon yang ada kan. Si Leo ni pun walaupun dia berat hati, dia memang against gila-gila lah. Tapi dia sebab dia nak Evelyn ni bahagia, jadi dia pun setuju je lah. So Harry dengan Evelyn ni pun buatlah anak dan berjaya. Evelyn ni mengandung. Evelyn mengandung dan dia melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Nama baby dia pun ni adalah Connor. Kira anak Evelyn ni dibesarkan oleh dia pun 4 orang lah, dengan Celia, dengan James, dengan Harry dan juga dengan Evelyn. Evelyn ni kira dia obses lah dengan anak dia. Dia memang sayang gila lah anak dia. Dalam kebahagiaan depa tu, tiba-tiba Evelyn ni dia dapat satu tawaran filem dengan director French yang sebelum ni yang dia buat movie tu. Director tu dia hire Evelyn, and at the same time dia nak hire ex-husband si Evelyn ni, iaitu Don. Evelyn ni mula-mula macam dia berat hati lah dia nak kerja sekali dengan Don ni, tapi tak apalah dia jumpa juga dengan Don ni. Dia dengan Don pun macam Don ni minta maaf dengan dia apa semua, kata sorry sebab aku pernah jahat dengan hang. So sekarang ni aku pun nak perbetulkan perangai aku nak jadi lebih baik. So Evelyn ni pun macam okey. Director si Max ni dia bagi tahu dekat Evelyn dengan Don ni, depa ada satu scene yang depa ni kena buat projek. Mula-mula Evelyn ni dia tak mau lah, sebab dia tahu kata si Leo ni akan against lah benda ni. Si Leo ni mesti akan kata tak boleh. Tapi Evelyn ni dia professional, sebabkan kerja kan. Dia kata tak apa, dia boleh buat. Padahal benda tu fake je, tapi yelah dalam movie kan nampak real. Lepas dia lakukan filem tu, dan filem tu kira meletup lah dekat Pawagam. Dan Don ni dia menang anugerah pelakon terbaik disebabkan filem tu. Disebabkan filem tu jugalah si Leo dengan Evelyn ni putus lagi sekali. Si Leo ni kira terasa lah, kata kenapa Evelyn buat macam ni. Macam aku nak hang ni jadi milik aku. Aku tak mau hang sentuh dengan lelaki lain dah. Aku dah nego dengan hang dengan Harry buat anak tu. Ni sekarang aku nak kena nego dengan hang pasal hang buat movie dengan ex hang, buat projek apa semua. Hang ingat aku ni tak ada perasaan ke? Macam itulah si Celia ni kata. Evelyn ni dia rasa bersalah lah. Dia kata aku buat ni sebab aku just jadi professional. Sebab ni kerja. Macam aku tak berniat pun nak sakitkan hati hang. Tak apa, lepas ni aku janji aku dah tak buat dah movie yang ada scene-scene macam tu. Si Leo ni dia dah makan hati lah dengan si Evelyn ni. Dia kata dah lah cukup lah, aku dah tak larat dah dengan benda ni. Aku dah penat dah cakap dengan benda ni. Jadi si Leo dengan Evelyn ni pun putus. Dan
Celia at the same time dia ceraikan James juga. Lepas tu beberapa tahun kemudian si James ni pun mati sebab ada heart attack. Padahal dia ni atlet, patutnya dia lah last sekali mati. Tapi itulah ajal kan. Bila James mati, Harry ni dia macam jadi depressed lah sebab yelah kekasih dia mati. Jadi Harry ni dia macam tak mau keluar bilik, duduk dalam bilik je. Lepas tu si Evelyn ni macam encourage lah si Harry ni untuk kerja balik, macam jadi producer balik kan, so dia boleh distract dia daripada kesedihan dia kehilangan si James ni. Kira Evelyn ni dia jaga Harry and jaga anak lah at the same time. Lepas tu si Max yang director yang buat filem dengan Evelyn ni, dia macam ngorek lah si Evelyn ni. Evelyn ni dia dah lama tak bercinta, jadi dia rasa macam shock lah bila ada seorang lelaki yang sayang dia. Lepas Celia tu ada orang caring pasal dia, jadi dia seronok lah. Dia rasa macam Max ni macam dia rasa sayang lah. Jadi bila Evelyn ni dia menang Oscar, dia pun cerai lah dengan si Harry ni sebab kan dua-dua orang nak move on. Evelyn ni dia nak move on dengan orang lain, Harry ni pun nak move on dengan orang lain, so that masing-masing boleh mencari kebahagiaan sendiri. Bila Max ngorek Evelyn ni dia rasa suka lah bila disayangi kan. Lepas tu apa yang Evelyn ni perasan, Max ni dia nak kahwin dengan si Evelyn ni sebabkan Evelyn ni cantik dan Evelyn ni menjadi perhatian orang. Jadi Max ni dia suka lah bila macam orang kata, wow, Max kahwin dengan salah seorang pelakon yang cantik, talented. Oh, hebat lah mamat ni. Max dia suka perhatian yang macam tu. Jadi apa yang dia buat? Macam biasalah, Max kahwin lah dengan Evelyn. Jadi Max ni merupakan husband Evelyn yang ke-6. Max ni merupakan satu-satunya lelaki yang buatkan Evelyn ni lupakan si Celia buat sementara. Lepas tu beberapa tahun lepas tu, kira Celia ni dia dapat satu watak yang utama lah, watak besar lah. Dan Celia ni dia menang anugerah. Waktu dia menang tu, Evelyn ni kira dia tengok TV lah. Dia tengok TV dan dia rasa seronok balik bila dia tengok Celia ni. Dia rasa bangga lah. Disebabkan kegembiraan dia tu, dia hantar surat dekat Celia ni, cakap congratulations, I'm so happy for you and all lah. So lepas Evelyn dengan si Celia ni bertukar surat, kantoi dengan si Max. Kantoi dengan si Max ni bengang lah. Dia kata, oh, hang curang dengan aku lah. Evelyn kata, curang apa? Aku tak pergi jumpa dia pun lagi. Yang ni kami bertukar surat, cakap tanya je apa semua. Kenapa yang hang nak over sangat kan? Lepas tu Max ni macam dapat tahu lah, kata si Evelyn ni bercinta dengan si Celia ni. Lepas tu Evelyn ni katalah, aku ni dah memang lama dah nak ceraikan hang, tapi aku duk bertahan je ni. So Max ni dia macam bengang lah. Dia kata sampai hatinya hang nak tinggalkan aku sebabkan perempuan tu. Hang nak tinggalkan aku sebabkan perempuan, bukan sebab lelaki. Evelyn ni macam bengang lah. Dia cakap macam tu kan. Dia kata tak kisahlah aku bercinta dengan siapa pun, semua orang aku boleh bercinta dengan, sama dengan perempuan kan dengan lelaki kan, tak kisahlah. Lepas tu bercerailah si Evelyn dengan si Max ni. After penceraian tu, Evelyn ni dia buat dates dengan si Celia lah, macam dates dinner lah, nak jumpa dengan Celia. Lepas tu biasalah bersembang, tanya khabar apa yang hang buat selama bertahun-tahun yang sebelum ni. Lepas tu Celia dengan Evelyn ni pun macam kamcing balik lah, tanya hang sayang aku tak, aku sayang hang tak. Masing-masing sayang lagi each other. Lepas tu Celia habaq, dia kata dia nak retire daripada berlakon. Kira dia nak pencen lah. Evelyn kata, kenapa hang nak pencen? Lepas tu Celia ni dia macam diam. Dia kata dia nak pindah pergi duduk dekat Spain. Celia kata dia suka duduk Spain sebab Spain macam duduk kat tepi pantai apa semua. Dia kata dia suka suasana dekat Spain ni. Lepas tu Celia habaq, dia kata dia ada penyakit dan dia akan mati tak lama lagi. Celia kata dia mungkin tak hidup lama lah, mungkin dalam paling lama pun 10 tahun. Tapi benda ni kalau dia bertuah lah, kalau dia laki untuk dapat 10 tahun hidup. Kalau tak, pendek daripada tu. Lepas tu si Celia ni kata, aku nak hang ikut aku pergi duduk dekat Spain. Kita shoot movie hang dan kita settlekan lah semua apa yang ada, dan hang boleh kahwin dengan abang aku. Celia ni ada abang,
Dan abang dia pun sama juga. Abang si Leon ni nama dia Jack. Jack ni kira macam ahli politik lah. Sebelum Celia dengan Evelyn ni nak pindah pergi duduk Spain, jadi Evelyn dengan Harry ni mereka membesarkan anak mereka lah, spend time together. Evelyn ni dia ajak Harry pergi duduk Spain juga sebab yelah dia sayang ke Harry ni, walaupun bukanlah sayang yang jenis sayang tu, tapi sayang as a best friend and family dan bapak kepada anak dia. Harry bila dengar Evelyn kata macam tu, Harry dia tak mau. Dia kata dia dah jumpa someone new. Dah ada kekasih baru lah. Lepas tu kira Evelyn dengar macam tu, Evelyn ni happy lah sebab Harry ni makin lama makin pulih dan dia dah start kerja. Lepas tu, waktu tu Evelyn dengan Harry ni ada dekat New York. Kira Evelyn dengan Harry ni patutnya mereka jumpa dekat satu tempat ni. Harry kata dia nak kenalkan Evelyn ni dengan kekasih baru dia. So Evelyn ni pun macam okay. Evelyn ni dia narrator dan dia ada driver. Dalam perjalanan Evelyn nak pergi jumpa Harry ni, tiba-tiba dekat tengah jalan tu ada satu accident. Accident kereta tu, Evelyn kata macam kenal kereta ni. Dia dah macam kecut dah, dia dah kecut perut dah. Dia turun kereta tu, dia pipi memang betul si Harry. Harry dan kekasih dia, kasih Harry ni duduk kat sebelah. Harry yang drive tau. Kira apa yang Evelyn buat, Evelyn dia keluarkan Harry daripada kereta tu sebab Harry drive. Dia keluarkan Harry daripada kereta tu dan dia ambil laki yang sebelah Harry tu, dia letak dekat passenger, dia letak dekat driver. Tujuan Evelyn buat macam tu sebab dia tak mau orang tahu kata Harry yang drive, dan dia tak mau Harry ni masuk penjara sebabkan memandu dalam keadaan mabuk. Jadi dia tinggalkan laki yang duduk sebelah Harry tu. Dia bawa Harry ni pergi hospital. Lepas tu Harry ni kira dah kehilangan darah yang banyak lah. Kira dia ni memang tak boleh survive. Evelyn ni macam rasa sedih gila lah. Lepas tu sejam kemudian Harry ni mati. Lepas Harry mati, anak Evelyn dengan Harry ni pun macam membesar dengan cantik, tapi budak remaja yang bermasalah. Anak dia ni kira suka parti, baru umur 14 tahun dah mabuk, ambil dadah apa semua. Jadi Evelyn ni dia macam decide, dia dah nekat, dia kata dia kena bawa anak dia ni keluar daripada jauh lah daripada tempat ni sebab dia nak anak dia ni better. Jadi itulah apa yang Evelyn buat. Evelyn ni dia ikut Celia ni pindah ke Spain. Lepas tu macam dijanjikan, Evelyn ni kahwin dengan adik ke abang tadi? Adik ke abang si Celia ni. Lepas dia berkahwin, so Evelyn dengan Celia ni pun hidup bersama. So husband Evelyn yang ketujuh, yang terakhir sekali adalah abang. So Evelyn punya husband yang ketujuh adalah adik ke abang kepada si Celia. Lepas tu Evelyn dengan si Celia ni hidup bersama, dan Evelyn dengan Celia ni pun kahwin, tapi kahwin secara macam bukan secara official lah, macam just depa dua orang je, dan macam cakap will you marry me, lepas tu and then Celia pun say yes. Macam tu je lah perkahwinan depa. Jadi actually Evelyn ni dia dah kahwin 8 kali, cuma kali ke-8 tu dengan perempuan. 6 tahun kemudian, lepas anak Evelyn ni dah besar, dah masuk college, dah dapat kerja, so Celia ni kan sakit, jadi dia mati 6 tahun kemudian tu. Jadi Evelyn ni tanam si Celia ni sebelah kubur si Harry tu. Lepas kematian si Celia ni, so Evelyn dengan anak dia pun balik kat negara asal lah, Amerika. So Evelyn ni pun dia buat charity, dia support foundation, foundation pula. Dia support charity untuk LGBT. Kira dia buat aktiviti-aktiviti yang orang-orang tahu buat. Sampailah tahun yang dia dapat tahu kata anak dia ni ada breast cancer. Kira kalau ikut timeline yang sekarang, anak dia mati 2 tahun lepas. Kira anak dia mati waktu umur 39 tahun. Jadi Evelyn ni pun patah hati lah, yelah anak dia pula mati kan. So anak dia pun dia tanam sebelah kubur
Harry ni. Jadi sampai situ je lah kisah Evelyn ni yang diceritakan kepada Monique. Lepas tu Monique tanyalah, kenapa hang nak jual cerita hang ni dekat aku? Jadi Evelyn ni pun ceritalah, aku kenal bapak hang. Monique tanya, macam mana hang kenal bapak aku? Monique kata bapak aku mati sebab drive dalam keadaan mabuk. Jadi Evelyn kata make sense tak benda tu? Sebab waktu Evelyn cerita pasal Harry accident tu, kan Harry yang drive, Harry yang mabuk, dan sebelah dia tu ada partner dia tu lah bapak kepada Monique. Jadi Evelyn ni dia fitnah bapak si Monique ni, yang dia tukar tempat bapak Monique ni bagi duduk dekat driver seat, so that orang tak tahu kata Harry yang sebenarnya drive. Monique dengar macam tu, Monique macam terkejut and marah and sedih at the same time. Lepas tu Monique kata lah, oh so hang bagi kat aku cerita ni sebab hang rasa bersalah lah, hang rasa macam benda tu boleh aku maafkan hang ke? Lepas tu Monique macam fikir, selama ni ayah aku bercinta dengan lepas tu ayah dia ni ada macam surat tau dalam poket. So surat tu Evelyn simpan bertahun-tahun dan Evelyn bagi dekat Monique, dia suruh Monique baca. Dan dalam surat tu kata sebab bapak Monique ni dia bercinta dengan Harry kan, so Harry ni dia ajak juga bapak dia ni ikut dia pergi duduk Spain dengan Evelyn. Tapi dalam surat tu bapak Monique ni tak mau. Bapak Monique ni kata dia dah ada family, walaupun wife dia ni dia tak sayang seperti yang patut disayangi lah, maksudnya macam tidak sekali lah, tapi dia dah ada anak dan ini adalah tanggungjawab dia dan dia sayangkan family ni. Jadi dia tak mau ikut si Harry ni. Jadi Monique ni dia macam terkejut lah, rupanya selama ni bapak dia gay, tapi bapak dia tak tinggalkan dia dengan mak dia semata-mata untuk bercinta. Kira bapak dia ni bagus jugalah. Lepas tu Monique ni macam dia belah lah daripada rumah Evelyn tu. Lepas tu dia macam sedih lah bila dapat tahu bapak dia sebenarnya mati kena fitnah. Lepas tu bapak dia ni gay. Jadi macam Monique ni dia macam rasa macam nak cerita lah kat mak dia, tapi dia tak sampai hati. Sebab mak dia ni kata bapak dia ni memang baik sangat, bapak dia ni tak pernah sia-siakan mereka. Jadi Monique ni dia pergi jumpa balik Evelyn. Monique ni dia kata, aku tak tahu aku boleh maafkan hang ni ke tak, tapi aku akan buat buku ni seperti yang hang cadangkan. Evelyn ni pun kata, aku pun tak mau ada rasa bersalah tu dah. Jadi sebab tu aku nak hang yang jual cerita aku ni, sebab aku dah tak ada siapa dah untuk aku lindung. Orang yang aku sayang semua dah mati, anak aku pun dah mati. Jadi hang ceritalah cerita aku ni seperti mana yang hang nak, so that aku boleh tebus kesalahan aku fitnah bapak hang dulu. Dan inilah pembalasan yang aku boleh bagi kat hang, which is jual cerita pasal aku dan segala keuntungan tu ambil lah dekat hang. Lepas tu Evelyn kata dia sekarang ni sakit, dia ada breast cancer juga, jadi hidup dia dah tak lama dah. Sebab tu dia nak Monique ni tulis cerita dia cepat-cepat, dia nak cerita dekat Monique ni cepat-cepat. Last project Monique dengan si Evelyn ni buat photoshoot special untuk majalah si Monique ni kerja, dan juga photoshoot untuk buku yang bakal si Monique ni tulis. Jadi at the end of the story, Monique ni dia tak bolehlah maafkan Evelyn ni macam tu je, tapi dia kata satu hari nanti mungkin dia akan maafkan si Evelyn ni. Dan tak lama lepas tu Evelyn ni mati, disahkan mati disebabkan kanser. And then after that Monique ni pun mulalah tulis buku nak ceritakan tentang Evelyn ni. So habis di situ sahaja. So hampa rasa apa moral of the story cerita ni? Sampai boleh komen dekat bawah.